Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan. Saya Syaiham Ibrahim, Setiausaha Syarikat Berlesen dari MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd. Dalam video kali ini saya nak jelaskan berkenaan dengan apakah kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada syarikat ready-made. Mungkin di antara tuan-tuan biasa dengan syarikat ready-made dan mungkin ada juga peminat kepada syarikat jenis ni. Syarikat ready-made ni ialah syarikat yang telah pun didaftarkan, disenaraikan untuk dijual kepada mana-mana usahawan yang berminat untuk membelinya. Kebiasaannya syarikat ready-made ni dijual oleh syarikat setiausaha rata-rata berusia di antara 1 ke 3 tahun. Pada hari ini sebenarnya tak banyak lagi kelebihan yang terdapat pada syarikat jenis ready-made ni. Tapi satu kelebihan ketara yang mana menjadi penyebab kenapa usahawan masih lagi berminat untuk mendapatkan syarikat jenis ni ialah usianya, iaitu usia 1 ke 3 tahun tadi. Usia ni penting, terutamanya kepada usahawan yang mana nak memohon pinjaman bank ataupun mereka yang nak masuk tender atau projek daripada pihak ketiga. Kalau pihak bank untuk mendapatkan atau meluluskan satu-satu loan oleh syarikat, mereka menetapkan syarikat mestilah berusia 3 tahun dan ke atas. Begitu juga mereka yang nak memberi tender atau projek, mereka menetapkan syarikat hendaklah telah berusia contohnya 2 tahun, 3 tahun atau lebih lagi daripada itu. Ini menyebabkan kenapa usia ni penting kepada sesetengah usahawan dan mereka melihat syarikat ready-made ni adalah pilihan yang terbaik. Selain daripada usia, yang lain saya nampak lebih kepada kelemahan. Kelemahan yang ketara yang saya boleh nyatakan di sini ada 3. Yang pertama daripada segi kosnya. Di mana syarikat ready-made ni kos untuk membelinya memang agak mahal dan kadang-kadang harganya jauh melonjak lagi apabila syarikat tu lebih daripada 3 tahun. Sebab apa usia menjadi penyebab kepada harga menjadi semakin mahal? Ialah kerana kita tahu bahawa setiap syarikat ini mempunyai kos untuk nak maintain dia, iaitu kos untuk menghantar laporan tahunan, kos syarikat setiausaha, kos untuk hantar laporan audit, untuk hantar laporan tax. Itu tidak termasuk lagi kos compound ataupun late filing yang perlu dibayar disebabkan syarikat itu tidak aktif. So, kos ini perlu ditanggung oleh pembeli kepada syarikat ready-made tersebut. Ini menyebabkan kenapa kos untuk mendapatkan syarikat ready-made ni memang agak tinggi. Yang kedua, kelemahannya ialah dari segi risiko liability. Di mana bila kita beli satu-satu syarikat, tidak semua liability yang ada pada syarikat tersebut kita dapat kesan ketika mana kita membelinya. Ada banyak juga kes yang berlaku, terdapat risiko tertentu, hutang-hutang yang mana tidak diisytiharkan ketika mana masa membeli syarikat tersebut. Pembeli terpaksa menanggung kos yang lebih daripada harga yang dibayar masa pembelian. Jadi ini menyebabkan usahawan menjadi semakin tidak berminat kepada syarikat jenis ready-made ni. Kelemahan ketiga ialah daripada segi proses untuk memiliki syarikat ready-made ni sebenarnya agak lambat. Lebih lama lagi daripada syarikat baru. Syarikat baru pada hari ini rata-ratanya hanya mengambil masa 3 ke 5 hari saja untuk didaftarkan. Tapi syarikat ready-made untuk memilikinya, untuk proses pindah hak milik itu siap sepenuhnya, kadang-kadang mengambil masa di antara 1 ke 3 bulan. Ada yang lebih lama lagi daripada itu. Ini disebabkan oleh proses untuk memindahkan saham. Terpaksa kadang-kadang nak tunggu laporan audit siap. Ia menyebabkan proses itu memakan masa yang agak lama dan menghilangkan minat usahawan untuk mendapatkan syarikat jenis ni. So, tuan-tuan, macam mana? Masih lagi berminat untuk mendapatkan syarikat ready-made? Kalau ditanya kepada saya, mana yang lebih baik? Syarikat ready-made ataupun syarikat baru? Jawapan saya begini, tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan memerlukan sangat usia syarikat yang mana 1 ke 3 tahun tadi atau lebih lagi daripada itu, dan tuan-tuan tak kisah berkenaan dengan kos yang agak tinggi, proses yang agak lambat,
Maka syarikat ready-made ni sebenarnya sesuai untuk tuan-tuan. Tapi sekiranya tuan-tuan hanya melihat kepada kecepatan untuk nak memiliki syarikat. Sebelum ni memang orang anggap syarikat ready-made ni lebih cepat untuk nak dimiliki berbanding dengan syarikat baru. Tapi pada hari ini keadaan sudah berbeza. Syarikat baru memang sangat cepat untuk menubuhkan dan juga memilikinya. Jadi, jika itulah niat tuan-tuan dan puan-puan, saya cadangkan tuan-tuan daftar saja syarikat baru. Ianya lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. So, saya harapkan perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat, ilmu tambahan dan membantu tuan-tuan untuk membuat keputusan. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaiham Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.